Okey Adriana, ini soalan yang tricky sebenarnya ya. Ada orang tanya, Dr. Aniza pun kena kanser payudara sebab apa ya? Dia kan doktor kan. Jadi sebenarnya Adriana dan juga penonton, wanita memang berisiko untuk mendapat kanser payudara sebab kita ada payudara. Betul. In fact lelaki, 1% lelaki di Malaysia juga mempunyai risiko kanser payudara. Okey. Di kajian lah ya, dikaji bahawa ada beberapa faktor ya, contohnya seperti faktor penyusuan, ya, gaya hidup, ya, disebabkan berat badan, ya, makan makanan berproses. Yang itu yang kita takut ya. Sekarang ni apa yang tak berproses Adriana, Betul. semuanya Semua nak instant, doktor. petik di hujung phone aja, Grab food pun hantar depan pintu kita. Senang. Okay. Dikatakan bahawa wanita yang merokok, minum alkohol, tidak melakukan senaman, ya, makan makanan yang berproses, tinggi dengan lemaknya, mempunyai risiko yang lebih. Okey, jadi yang itu kita boleh ubah suai gaya hidup kita. Betul. Kan kalau misalnya faktor usia, wanita yang berusia 20-an juga sudah ada. Paling muda pesakit kanser di Malaysia 18 tahun. 18, Masya Allah. Jadi tak semestinya kata orang tua sahaja yang kena kanser. Wanita yang berusia 40-an mempunyai 5 kali ganda risiko untuk mendapat kanser payudara berbanding wanita yang lebih muda. Okey, seorang yang lambat mengandung, lambat menyusu, ya, haidnya datang awal tapi menopause lambat. Dia terdedah kepada hormon dalam tempoh masa yang lama, ataupun dia mempunyai genetik keluarga. Tapi genetik keluarga ni bukanlah semua ya. Macam saya tak ada sesiapa di dalam keluarga saya yang ada kanser payudara. Ada satu ujian genetik dipanggil BRCA1 dan BRCA2. Kalau pernah dengar Angelina Jolie, dia ada buat test ni sebab nenek dan ibunya mempunyai kanser ovari dan juga kanser payudara. Angelina Jolie tak ada kanser Adriana. Tapi dia buat genetik test tu, didapati dalam darah dia ada genetik untuk mendapat kanser, maka dia sukarela membuat pembedahan buang sel payudara, ya, bukan sel kanser. Ya. Jadi langkah yang ambil tu kiranya macam prevention lah sebab dia tahu genetik. Tapi kalau macam untuk kes doktor pula memang bukan faktor genetik lah kiranya. Bukan. Jadi siapa-siapa pun boleh. Ya, tak semestinya ada faktor risiko. Ya. Jadi orang kata kalau dia punya faktor dia tu mungkin ada yang kita boleh ubah, ada yang memang dah orang kata dah ketentuan, orang kata dah tak boleh diubah kan. Terimalah kan. Betul. Tetapi kanser ni pun satu anugerah sebenarnya, satu hadiah. Betul. Ya. Ada penyakit lain yang lebih berbahaya yang tak ada langsung harapan untuk sembuh. Ya. Jadi kanser di Malaysia ni bukanlah kata satu kanser penyakit yang langsung tak boleh dirawat, ya, tak benar. Orang kalau dengar perkataan kanser ni dia ingat macam kat drama tu ya, terus terbaring. Sebab bila sebut kanser, dia berat doktor. Dia satu perkataan yang berat yang bila orang kata kalau nak buat test untuk kanser payudara tu dah takut. Sebab mungkin benda tu adalah benda yang sebab kita mungkin selalu yelah macam doktor cakap lah drama-drama kan, selalu kanser ada harapan lagi 10 hari, lagi 2 minggu kan, bila kita tengok drama kan. Jadi pemikiran yang begitu Adriana perlu kita perbaiki ataupun kita kena ubah bahawa kalau kita dengar sahabat, jiran, ya, saudara mara kita ya bercerita, saya ni sebenarnya nak cerita, doktor kata saya kena kanser. Jangan pula cakap kata dia tu dah nak mati dah. Ya Allah. Jangan cakap begitu. Ya, sebab kita macam doktor cakap, kita tak tahu penawar pun ada dekat Malaysia ni sebenarnya. Cuba tengok hari ni
Dr. Aniza tu kena kanser sejak 2006. Hidup aja lagi dia. Masya Allah. So Nah. kiranya dia orang kata kalau kita kena tu orang kata jangan putus harapan teruslah. Ada alternatif, ada solusi dia. Okay, asalkan kita tak takut kan. Dan Betul. bila kita cakap pasal orang kata faktor tadilah kita berbalik kepada faktor penyebab kan doktor. Mungkin macam yang kita cakap kanser ni satu benda yang berat yang ramai orang takut. Okay, jadi bila ramai orang takut tu doktor, dia ada banyak mitos-mitos, dia ada banyak spekulasi yang orang buat. Sebab kadang-kadang atas faktor nak menakutkan ataupun kadang-kadang orang kata jadi doktor diri sendirilah. Okay, dia rasa benda tu betul jadi disebarkan dekat orang. Okay, salah satunya adalah bila kita cakap pasal pemakaian baju dalam doktor ataupun coli kan. Sebab selalunya sebab kita tahu coli adalah benda yang orang kata basic, essential untuk semua wanita dan ada juga orang kata mitos salah faham yang dikatakan underwire ataupun dawai besi tu dia bila mencengkam kulit tu dia menyebabkan kanser. Adakah benda ni sebenarnya salah faham ataupun memang fakta doktor? Okey Adriana, kita tengok balik sejarah. Sejarah kemunculan coli inilah ya. Coli dicipta ya pada awal kurun ke-20. Okey, masa tu penyokong payudara ya. Masing-masing ada berbagai cup size lah. Masa tu tak ada lagi dikata kecil besar je lah. Jadi sokongan payudara ni perlu supaya wanita mempunyai balance posture. Okey, kalau tak kita pun ada weightage sebenarnya ya, ada pemberat ya. Jadi ada yang terpaksa bungkuk sampai menyakitkan belakang ya. Jadi sokongan payudara menggunakan coli itu sangat penting. Zaman dulu orang gunakan tulang ikan paus untuk sokong. Terkejut ya. Sebelum berjumpanya besi ya. So besi itu adalah merupakan sokongan juga di awal kurun ke-20. Okey. Penggunaan coli yang sekarang ni ada tali, ada kain, render apa semua tu hanya di-invent ataupun ditemukan pada sekitar 1930-an ya. Waktu tu masih lagi menggunakan besi untuk support. Okey. Jadi penggunaan coli ni basically adalah untuk support. Alright, penting. Kalau tak support nanti tulang belakang kita pula yang akan rasa sakit. Bahu kita akan jadi tak balance lah juga untuk support payudara kita. Okay, baru-baru ini sahaja baru dikatakan berkaitan dengan kosmetik ya, untuk menonjolkan kecantikan dan sebagainya. Okay. Tapi payudara kita ni sama juga dengan mana-mana bahagian badan yang lain. Sama macam rumah, kita ada line telefon, kita ada TNB, kita ada syabas, kita ada indah water. Jadi payudara juga mempunyai salur darah, ya, mempunyai saraf, mempunyai saluran limfa. Okey. Jadi penggunaan berterusan, dia tak buka, ketat, tak sama dengan saiz yang betul akan menyebabkan berlakunya interruption ya, gangguan di dalam saluran tadi. Okey, darah tak mengalir dengan betul. Macam yang Adriana sebut tadi tentang metabolism payudara itu sendiri. Dia perlu bernafas, orang kata dia perlu ada pengaliran yang betul. Jadi waktu kita perlukan sokongan, waktu bekerja, bersukan, kita pakailah ya coli. Tapi waktu kita duduk di rumah, berehat, nak tidur, kita cuba free of coli. Okay, memang tidak ada kajian saintifik yang mengatakan, yang mengaitkan penggunaan coli ni boleh menyebabkan directly kepada kanser payudara. Okey, sebab tak semua wanita yang ada kanser payudara okey dikatakan berkaitan dengan penggunaan underwired bra, tidak ya, tetapi kalau misalnya wired tu membuatkan darah tak mengalir, channel tak mengalir, ya boleh jadi ya toksin di dalam payudara itu tidak dapat dibuang dengan betul. Okey. Betul. Dan juga bila doktor cakap pasal pemakaian yang ketat tu sebenarnya kadang-kadang doktor mungkin atas tujuan kecantikan ke apa kan doktor, kadang-kadang apa yang orang kata ada segelintir wanita yang salah ni sebenarnya macam bila pakai tu dikompreskan orang kata payudara tu. Jadi orang kata dari sudut kesihatan payudara sendiri tu kan doktor, maksudnya itu agak tidak digalakkan lah kalau macam yang orang kata terlalu ketat yang boleh kompreskan payudara kita.
Oh iyalah, sama juga. Macam kita Hmm. pakai mask, kita nak mask yang longgar kan. Betul. Kita bercakap dalam mask tu, mulut kita boleh Nafas, bergerak, kita sendiri. nafas, betul tak? Cuma pakai mask ketat macam tu. Susah Hmm. lah, betul tak? Kita pun rasa tak Betul. selesa. Sama juga macam di payudara kita. Ya. Dan Jadi juga waktu pentinglah untuk ha, usia yang orang kata usia muda doktor, untuk ada kesedaran macam ni. okey. Bila kita beli coli, selalunya waktu sebelum PKP lah, dia ada macam sales girls yang akan bantu kita untuk macam mana nak mengukur coli dan saiz yang betul. Sebab sekarang ni semua beli online, betul tak? Betul. Jadi susah untuk kita tentukan macam mana saiz. Cumanya boleh Google, ya, ada kaedah yang betul untuk kita buat ukuran. Ya, ada tali tape kat rumah, kita ukur berapa besar, Betul. ya, berapa saiz dia, ya, berapa tebal, ya. Dan kemudian satu lagi berkenaan dengan kebersihan, ya, yang tidak berkaitan dengan kanser lah. Ya, kebersihan penggunaan coli dan juga sepan di dalam coli tu. Okay, this is off track sikit lah ya. Tapi sebab kita sembang pasal orang kata, sebab audience kita wanita doktor, ramai yang nak tahu tips dari doktor lah. Sebab kita orang kata sembang wanita ke wanita. Kadang-kadang kita beli coli tu mahal, cantik pula tu, sayang nak buang. Betul. Pakailah sampai lunyai kan. Ya Jadi Allah. ada pesakit yang datang jumpa dengan saya di klinik, okey, mendapat masalah kulit ya di bahagian payudara, dia terjangkit fungus dan juga bakteria ya disebabkan oleh perpeluhan ya dan juga kontak kepada fabrik tu. Coli itu sendiri tak bersesuaian, tak menyerap peluh ya dan juga menjadikan rengsa kepada payudara kulit tu lah. Okey. Jadi kalau macam dah lama, especially dekat bahagian getah tu kan. Getah tu bila macam sekarang ni musim hujan kan, hari-hari bila kita cuci, kita jemur, lambat nak kering. Esok dah nak pergi kerja, nak pakai kan. Bra yang kita selesa tu basuh pula. Basuh pula. Jadi basah-basah tu pun kita pakai so tak boleh. Kita kena pastikan kering betul ya dan juga span tu kan mestinya dah lama dah berbulan-bulan ya. Sayang sangat nak buang. Sayang sangat. Trap kulat di dalam span dan juga di bahagian getah coli tadi. So jangan sayanglah buka. Ya? Sebab kita pakai hari-hari doktor, kita bukan pakai macam orang kata setengah jam buka. Pertama-tama kalau kerja kan 9 sampai 6 tu all day. Jadi pentinglah untuk pilih orang kata yang sesuai untuk yang pasti yang boleh membuat pernafasan untuk kita punya payudara lah. Okay? Pada yang mempunyai ahli keluarga, terutama sekali di sebelah susur galur ibu. Okay. Belah mak. Belah mak kita, cousin, mak, adik-beradik mak, nenek ke ya. Sebelah ibu, okay, yang mempunyai kanser payudara ataupun kanser ovari. Yang itu kena lebih lagi beri perhatian. Ya, sebab dia ada breast cancer related juga. Breast ovary cancer related dan juga genetik. Tadilah berakah 1 dan berakah 2 tadi tu ya. Dan kalau misalnya tak ada sejarah keluarga sekalipun, tidak semestinya kita ni tidak berisiko. Ya. Jadi orang kata sebagai soalan terakhir yang kita harap doktor boleh kongsikan kat penonton kita doktor, sebab ialah untuk pengetahuan doktor 80% daripada kita punya audience ni, kita punya distributor ni adalah komunita. Mungkin ada di kalangan penonton juga yang mungkin orang kata dah mungkin rasa tak sedar hati kan doktor, yang mungkin nak berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan kanser payudara tapi takut. Apa nasihat ataupun pesanan macam mana nak jadi kuat, nak jadi berani macam doktor ni? Okey, alhamdulillah. Ya, saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memberikan contribution 90% dewasa sudah mendapat vaksin COVID ya. Jadi disebabkan tu kita dah ada kelonggaran untuk dine in, kita ada kelonggaran untuk rentas, berjumpa, dah boleh buat kenduri. Jadi apabila kita berjumpa ya, tanyalah khabar
sahabat kita, tanyalah khabar saudara mara kita. Mungkin ada di antara mereka yang menyimpan rahsia. Saya sebenarnya ada benda abnormal dalam badan saya. Tapi Tapi tak tahu takut. nak cakap kat siapa. Dia tanya khabar, you sihat tak? Kan sebenarnya you ada apa-apa ke? Kan? Jadi bila kita berjumpa tu kita tanyakan khabar. Apabila kita dah terima sesuatu yang tak normal di dalam badan kita, okay, jangan biarkan. Okay, ini untuk saya dan untuk orang lain jugalah. Benda yang tak normal, kita pergi jumpa dengan pakar ataupun orang yang lebih mahir ya tentang perkara ni. Okay, andainya remaja, okay, kita ada anak remaja perempuan, ajarlah menggunakan pemeriksaan sendiri payudara ya, menjalankan pemeriksaan sendiri payudara supaya mahir ya membuat pemeriksaan sendiri. Andai kata ada abnormality, bawalah pergi buat ultrasound. Okey, jangan takut untuk jalani ujian mamogram. Dia bukanlah sakit. Ada orang kata kena kepit ya, adanya tak adalah. Ada siapa yang ada sahabat ya ataupun saudara mara yang memang dah didiagnose mendapat kanser payudara, kita janganlah pula membawang pasal dia ya. Kita cakap dia tu mungkin banyak dosa agaknya. Masya Allah. Jangan macam tu. Dia judge orang pula doktor. Ya betul ya. Jadi sebenarnya kita berikan kata-kata yang baik, kata-kata semangat ya. Kita bawalah dia pergi berjumpa dengan doktor ya, kadang-kadang dalam keadaan dia lemah, dia sakit, dia down, dia tak boleh nak bawa ya pergi ke hospital ya, dia misalnya dia serabut kan, kita temankan dia. Satu masa dulu masa COVID tak boleh nak teman-teman, sekarang boleh dah temankan dia ya. Ada satu pesakit ni dia terpaksa ambil Grab tiap kali untuk pergi buat rawatan. Ya, apa salahnya kalau kawan tolong temankan pergi bawa pergi hospital. Okey, ada satu lagi perkara yang saya selalu sukalah ya bercerita dengan orang, bahawa kawan saya sangat alert dengan tarikh appointment saya. Ya Aniza, your next appointment, ya, dia yang akan remind. Malam tu saya dah dapat dah reminder dari kawan-kawan, jangan lupa esok. Jadi doktor, saya nak ucapkan, saya daripada mewakili Sahaja Hayat Marketing Shop, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada doktor atas input yang sangat-sangat berguna, yang saya yakin kita punya wanita punya audience dapat sesuatu yang baru sebenarnya dengan Pink October Month ni. Jadi terima kasih sangat-sangat doktor kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Adriana dan juga Syom dan juga penonton yang menonton pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu istimewa kita, Dr. Aniza binti Ali, atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan input-input yang cukup menarik buat kita para wanita. Kami di Syom, kami harapkan anda dapat menerapkan ilmu-ilmu yang dikongsi, terutamanya berkenaan dengan penjagaan kesihatan payudara. Kita jumpa lagi pada program akan datang bersama saya Adriana. Bye. Assalamualaikum.